Tinggalkan. Okay. Sorry lambat tadi, tak termiss the calendar. Tak apa pun, tak apa. Saya pun nunggu sikit ni. Okay. Okay, program ni uh, balat Encik Syafiq. Pada mula saya akan kenakan diri saya dahulu. Nama saya Muhammad Akib bin Musalizan dan bersama panel yang lain iaitu Muhammad Taufik bin Raus dan juga Muhammad Alif bin dan juga panel yang kedua iaitu Muhammad Alif Iqmal bin Irfan. So hari ini kita akan mulakan dengan sesi temu bersama Encik iaitu tentang tajuk tentang digital stamp. Jadi saya akan mulakan dengan panel pertama kita iaitu Encik Taufik. Dipersilakan. Assalamualaikum Encik Syafiq. Saya Muhammad Taufik. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya satu soalan kepada Encik Syafiq. Beberapa soalan. Yang pertama, bagaimana Encik Syafiq mendapat idea untuk membangunkan digital stamp ini? Okey, terima kasih Taufik. Pertama kali saya nak ucapkan terima kasih lah kepada pihak kolej dan kepada semua pelajar-pelajar yang hadir hari ini. Untuk soalan yang pertama tu, sebenarnya saya dari career saya dah dalam 15 tahun di dalam oil and gas sebelum ni. Jadi sebenarnya bila kita tengok dari segi dari segi pengalaman, pengetahuan pelajar-pelajar di sekolah di Malaysia ni kan, kita tengok ada beberapa kekurangan lah, terutamanya macam mahasiswa yang baru graduate kan, baru habis belajar semua. So sebenarnya kita tengok saya sendirilah sebagai interviewer kan, kita tengok pelajar-pelajar Malaysia ni sebenarnya banyak yang berpotensi tapi tak ada platform untuk kita buat, bukan tak ada platform lah, ada platform tapi tak banyak. So one of the trip yang saya pergi dekat Australia bawah business trip, I came across this center, dia panggil Lego Education Center dekat masa tu dekat Australia lah, dekat Melbourne I think to be exact. So masa tu bila kita orang pergi di Lego Education Center, anak saya masa tu baru 2 tahun kot, dan dia mainlah dengan Lego dekat situ kan. So bila dia main Lego Education punya orang tu, dia cakap okey anak cik belajar ni kan. So dari itu sebenarnya saya dapat rasakan yang sebenarnya pembelajaran melalui Lego, pembelajaran melalui konsep-konsep berasaskan hands on ni sebenarnya amat menarik tau. Jadi saya cubalah bawa benda ni di Malaysia. Saya discuss dengan Lego, tapi Lego kata kita tak boleh pakai brand dia, kita tak boleh pakai Lego punya nama. Jadi saya gunakan Creative Mind lah, saya start Creative Mind dan kita gunakan pelaksanaan macam hands on learning ni melalui Lego. Sekarang ni kita dah ada banyak banyak teknologi lah, 3D printing, Pocket Lab, Mboard dan sebagainya. Dan program-program ni sebenarnya kita gunakan untuk hands on ataupun pembelajaran. Sebab you guys dah belajar
teori kan dekat college, dekat kelas dan sebagainya. Tapi dekat sini kita gunakan konsep hands on yang mana kita boleh menggunakan teknologi-teknologi yang orang kata apa, tidaklah terlalu mahal dan tidaklah terlalu advance untuk dipelajari. Jadi dekat sini Creative Mind kita punya misi memang untuk menggunakan STEM education untuk menyesuaikan pembelajaran di Malaysia, dan juga dari situlah sebenarnya we saw the problem statement, permasalahan tu, dan kita nak nampak one of the option untuk penyelesaian tu ialah melalui pembelajaran melalui hands on lah, macam Lego, 3D printer dan sebagainya. So dari situ sebenarnya saya dapat inspirasi dan juga kita sebar luaskanlah Creative Mind di program-program di tempat-tempat lain. Okay. Terima kasih Encik Syafiq atas soalan tadi. Sama. Baiklah, untuk yang soalan kedua, Encik Hamid, silakan. Encik Syafiq, saya ingin bertanya soalan yang kedua. Ya. Soalan yang kedua ni, apakah kebaikan sistem pembelajaran digital STEM ini? Okey. Terima kasih Alif. Untuk kebaikan kan, kalau katakan kita tengok pembelajaran digital sekarang ni, sekarang ni semua menggunakan konsep digital. Daripada industri, daripada consumer base kan. Kita tengok even macam syarikat-syarikat macam IKEA kan. IKEA, kalau kita tengok IKEA Malaysia pun, dia ada option untuk beli atas talian. Lepas tu bank-bank sekarang kan, disebabkan COVID semua, semua telah beralih ke pembelajaran ke konsep digital. Tetapi apa yang kita tengok dekat sini, trend dia disebabkan perubahan digital di industri dan juga di pihak-pihak luar. Sebenarnya universiti dan juga college dan juga sekolah pun perlu ada perubahan dari segi cara penyampaian dan juga kaedah penyampaian tu lah. Sebab tu kalau kita tengok kat sini, perubahan pendidikan ni sebenarnya bukannya sesuatu yang senang. Kalau kita tengok Kementerian Pendidikan pun sebenarnya ada usaha-usaha, tetapi kadang-kadang kita tengok usaha tu perlukan kerjasama dengan pihak-pihak luar. Jadi kat sini sebenarnya Creative Mind membantu Kementerian Pendidikan dan juga dengan kerjasama yang kita buat dengan Telekom Malaysia, dengan Khazanah Nasional dan juga syarikat-syarikat GLC kan, government link company. So kita gunakan approach yang mana kita tengok kat mana industri itu perlukan kepakaran kan, kat mana career path dan sebagainya, kita perkenalkan balik dekat sekolah. Sebab kalau katakan pelajar-pelajar atau mahasiswa sekarang ni bila dah keluar, kalau tak dapat ilmu ataupun kefahaman tentang pendidikan digital kan, contohnya macam programming, design dan sebagainya, golongan-golongan ni sebenarnya agak akan ketinggalan sedikit lah. Sebab kalau kita tengok cara sekarang ni, kita interview pun online secara atas talian kan. Jadi kalau kita tengok kat sini, kepentingan dia sebenarnya perlu selari dengan keperluan industri. Jadi kita tak boleh tinggalkan pendidikan digital ni. Dia sebenarnya kalau kita tengok kolej-kolej ataupun universiti kat luar bandar ada kekangan, tetapi disebabkan teknologi ni dah menjadi kepentingan kan, kita tak boleh nak avoid benda ni. Kita tak boleh nak tinggalkan. Kita perlu belajar juga sebahagian daripada pembelajaran di universiti dan kolej.
Okay. Terima kasih Tuan Syafiq. Cik Syafiq. Baiklah, terima kasih bagi Encik Alif bagi input. Baiklah, Encik Syafiq, untuk soalan yang ketiga, saya ingin bertanya. Dari manakah tercetusnya idea untuk membangun apakah cabaran dan halangan tuan ketika membangunkan sistem STEM ini? Okay. This is a good question sebab kalau kita cakap pasal technopreneurship kan, kawan-kawan saya yang usahawan technopreneur ni sebenarnya ada permasalahan ni lah. Yang mana pertama sekali ialah polisi dan juga dasar kerajaan. Kalau kita tengok kat sini, bila kita cakap pasal pendidikan ataupun kependidikan, kalau kita cakap pasal technopreneurship kan, dia merupakan sesuatu yang baru yang mana kalau kita buat digital platform dan juga sebagainya, orang ramai masih gunakan cara tradisional dan juga cara lama. Jadi dekat sini antara cabaran yang paling besar sebenarnya ialah dasar dan juga polisi daripada kerajaan lah. Yang mana kita perlu update dan juga berubah. Tapi dalam masa yang sama sebenarnya kerajaan sedar pasal benda ni. Sebab tu ada beberapa inisiatif daripada pihak kerajaan mengubal dasar dan program-program macam kalau semua orang tahu kan macam Sandbox, National Sandbox. You guys boleh Google . National Sandbox ni merupakan salah satu program di bawah Kementerian Teknologi dan Inovasi yang mana diorang akan tengok antara bisnes-bisnes yang mampu bersaing tetapi ada kekangan dari segi dasar, diorang akan bantu. Dan juga disebabkan cabaran yang kedua yang ramai yang saya pernah dengar ialah dari segi pembinaan kos lah. Kalau katakan seseorang tu dia buat new teknologi ataupun dia invest in teknologi atau sistem yang baru, investment yang initial investment yang pertama tu sebenarnya sangat besar. Kadang-kadang memerlukan kos yang beratus ribu. Itu cabaran yang kedua lah sebab bila kekangan kos ni kita perlukan a big investment, tetapi bila a big investment macam konsep of business, high risk high return kan. Jadi kalau kita tengok kat sini macam company-company yang berteknologi kan, contohnya macam Grab dan juga Food Panda ataupun ada beberapa syarikat lah dia memerlukan investment yang tinggi dan harus bergerak dengan lebih cepat. Tetapi dalam masa sama sebenarnya banyak juga peluang-peluang yang ada yang agensi kerajaan membantu macam FCAP, Cradle, itu agensi kerajaan yang membantu teknopreneur sekarang. So kalau ikutkan sebenarnya cabaran technopreneurship dengan bisnes-bisnes lain sama, tetapi dia adalah lebih berisiko. Tetapi jangan anggap risiko tu benda yang tak baik sebab setiap perniagaan ada risiko and always high risk always go to high return. So itu yang challenge ataupun cabaran yang selalu kita hadapilah. Okay. Okay, terima kasih Tuan bagi perabatan. Baiklah, saya akan serahkan pada panel iaitu Taufik. Teruskan dengan soalan Syed. Okey, Encik Syafiq. Soalan seterusnya, bagaimana sistem STEM ini diperkenalkan luas lagi? Macam mana Taufik, tak dengar? Bagaimana? Bagaimana sistem STEM ini diperluaskan lagi? Okey. Nak memperluaskan pendidikan STEM ni ataupun sistem STEM ni, dia memerlukan kerjasama dari semua pihak. Saya ada buat
satu kertas kerja sebelum ni kan, dan academic papers lah, yang mana kita cadangkan bila kita buat konsep pendidikan STEM ni, dia bukannya daripada pendidik ataupun sekolah saja, bukannya daripada universiti, bukannya daripada satu pihak sahaja. Dia memerlukan kerjasama dengan pelbagai pihak. Contohnya pihak kerajaan sebagai penggubal dasar. Sebab kalau pihak kerajaan tak menyambut baik pendidikan STEM ni, dia akan menjadikan perkembangan pendidikan STEM ni agak perlahan. Tapi kalau kerajaan menyambut baik, kita akan banyak lagi usaha-usaha kan dari pihak luar, dan juga pihak universiti, pihak kolej pun perlu ada kerjasama dengan industri luar. Sebagai contohnya macam yang kita buat sebelum ni dengan pihak Telekom, dengan pihak UEM Group, dan juga pihak Siemens ada. So bila kita ada kerjasama macam ni, dia lagi cepat sebab industri boleh bekerjasama dengan sekolah, dan sekolah juga boleh memupuk minat lah. Jadi pelajar-pelajar semua tahulah, okey, lepas ni nak kerja mana, nak ambil course apa, degree apa dan sebagainya kan. So saya nampak sebenarnya kalau katakan kita nak berkembangkan pendidikan STEM tu sendiri, dia bukan usaha daripada satu pihak sajalah. Pihak industri perlu memainkan peranan penting, pihak universiti, college pun perlu memainkan peranan penting, pihak pelajar dan juga pihak kerajaan sebagai penggubal dasar. Jadi kalau kita tengok ada banyak inisiatif-inisiatif ataupun dasar-dasar baru yang diperkenalkan. Contohnya macam dasar IR 4.0 daripada MITI kan, dasar dalam MOE, dalam Kementerian Pendidikan sendiri ada dasar National Education Blueprint daripada 2015 sampai 2025. Itu pun sebenarnya antara kerjasama-kerjasama yang dibuat lah. Tetapi perlu lagi agresif lah sebab kalau kita tengok sini, banyakkannya macam sekolah-sekolah bandar yang mendapat manfaat ni kan. Jadi sepatutnya perlu disebarluaskan pelajar sekolah-sekolah di Sabah dan Sarawak, sekolah luar bandar dan sebagainya. Jadi kalau nak kata program ni banyak program, tapi bila kita ada kerjasama sebenarnya lagi cepat sesuatu inisiatif ni dapat dijalankan. Okey. Okay, Tuan, terima kasih atas maklumat yang Tuan bagi tu. Sekarang ni saya serah kepada Akil untuk soalan seterusnya. Okay, terima kasih. Encik Tafsir. Okay. Baiklah, untuk yang soalan yang kelima, saya akan tanya pada Encik, iaitu Encik Syafiq, bagaimanakah cara-cara untuk menarik minat anak muda untuk menyertai program STEM ini? Okey. Untuk menarik minat kan, sebenarnya kalau kita tengok interest daripada pelajar-pelajar sekarang ni, dia agak menurun sebab saya rasa dari segi minat tu agak kurang. Tapi benda ni kita dah tahu lama dah. Cuma bila kita tengok beberapa strategi ataupun key aktiviti yang kita boleh buat, salah satunya ialah memperkasakan inisiatif kepada guru-guru dan juga pengajar lah. Ramai guru-guru kat sini dia nak membantu tapi dia tak tahu cara. Jadi kat sini kita sebenarnya dalam Kreatif Minds sendiri kita banyak membantu guru-guru lah, ajar modul-modul yang baru, ajar macam mana nak aplikasikan program tu dekat sekolah dan sebagainya. Sebab kalau kita buat program-program selama ni, budak-budak minat tau, dia sebenarnya minat. Tetapi bila dah ada minat tu kita kena push lagi, kita kena teruskan lagi momentum tu. Dan momentum tu sebenarnya dia berbalik kepada pengajar lah.
Sebab macam Creative Mind sendiri kita bukan di dalam college ataupun di dalam sekolah. Kita buat program ni berkala dan juga ada berfasa. Tetapi sebenarnya kalau ikutkan guru dan ibu bapa sendiri ialah selalu ada kat situ dan tugas mereka untuk menarik minat lah pelajar-pelajar. Kemudian keduanya ialah dari segi silibus dan juga co-curriculum. Yang ni agak penting sebab STEM sebelum ni dia selalu dianggap sebagai extra co-curriculum tau. Dia somehow Kementerian Pendidikan anggap benda ni macam pembelajaran di luar darjah. Tetapi tak, sebenarnya STEM ni dia adalah konsep di mana sains dan matematik sebenarnya berselari. Kita tak boleh asingkan. Pembelajaran. Sebab dulu kita belajar maths, science kan. Tetapi bila kita belajar STEM ni, dia cross subject. Yang mana kat sini ada kekangan ataupun challenge kepada cikgu-cikgu lah, sebab cikgu maths je lah, cikgu sains je lah kan. RBT je lah. Tetapi kalau kita boleh perkenalkan beberapa aktiviti kan, it doesn't have to be in certain subject, it has to be in general subject, yang mana cikgu RBT, cikgu IT, cikgu sains dan maths boleh buat bersama-sama. Dari situ budak boleh tengok, okey, ni sebenarnya apa aplikasi dia di luar bilik darjah. Saya bagi contoh satu macam roket air kan. Roket air ni ada pertandingan dia, ada aktiviti dia, tetapi kita selalu buat satu sebagai aktiviti luar bilik darjah dan kita tak pernah applykan dia kepada pembelajaran di bilik darjah. Itu yang kekurangan dia, sebab kalau kita buat tu dalam bilik darjah dan kita aplikasikan, itu baru pelajar-pelajar nampak. Kita pernah buat satu program di Johor yang mana yang ni pasal ketuhar solar. Okey, bila kita buat ketuhar solar ni, kita fahamlah konsep dia daripada matahari, heat dan sebagainya kan. Tetapi apa yang Creative Mind cuba bawa ialah sebenarnya ada fizik ataupun teori sains di sebalik tu dan ada cara pengiraan matematik di sebalik itu. Yang tu pelajar tu sebenarnya dapat, yang buat tu sebenarnya dapat Innovation Award tau. Sebab dia menggunakan semua elemen yang dia pelajari dan juga dia applykan balik kepada pembelajaran STEM. Itu langkah tu, additional langkah tu, kita tengok ada beberapa guru dah cuba bawa benda ni, tetapi kita perlu aplikasikan lagi, perlu ajar lagi di sekolah-sekolah lain. Jadi kalau boleh itu yang kita cuba nak ketengahkan lah dalam Creative Minds. Okey, terima kasih Tuan bagi pendapat Tuan. Okey, sekarang saya keserahkan kepada panel kita yang lain, iaitu Cik Alif untuk soalan yang seterusnya. Okay. Tuan, saya, apa yang saya tahu, STEM ini dia kebanyakannya kepada untuk anak-anak sekolah. Bagaimana kalau jika untuk orang dewasa dia nak menceburi dalam bidang STEM ni? Okey. Okey Alif, soalan tu sebenarnya dia agak orang kata apa? Dia bukannya salah, tetapi kalau kita tengok dari segi STEM kan, macam mana kita letakkan konsep pembelajaran STEM dengan pembelajaran IR 4.0. Okey, kalau pernah dengar kan, IR 4.0 ni Industrial Revolution 4.0. Yang membezakan IR 4.0 dengan STEM ni sebenarnya ialah daripada sekolah mereka boleh ambil STEM, iaitu konsep-konsep yang, tapi yang ni this is something yang saya sebenarnya cuba nak cari slide tu, tapi tak apa, sementara saya cari tu saya nak share sikit. Ini sebenarnya inspirasi yang kita cuba bawa dari Creative Mind, yang mana konsep of STEM dengan bila dah dewasa dia membawa naratif yang berbeza. Maksud dia
Bila dia dewasa ni, dia bukannya STEM lagi dah. Dia dah jadi IR 4.0. Maksud dia pembelajaran tu dia sepatutnya di bawah berlandaskan IR 4.0 iaitu cloud computing, cyber security, augmented reality. Those are the areas yang kita patut tengok. Sebab dari sini dia akan membawa kepada lebih lagi peluang pekerjaan tau. Dekat I think setakat untuk ke universiti ataupun ke memilih jurusan yang bagus, yes, you can look into STEM. But once you guys sendiri pelajar-pelajar college kan, you guys college community Hulangat kan, you should look into IR 4.0 tau. Apa yang industri perlukan. Sebab dekat sini kalau katakan you are into robotics kan, you guys belajar robotics, you guys belajar 3D printing tu dalam ni dipanggil additive manufacturing. Benda-benda tu sebenarnya yang menjadikan dia lagi relevant. Your knowledge become more relevant berbanding dengan STEM. Sebab at this point, bila dah dewasa ni, STEM become too abroad for you. Dia dah jadi terlalu besar. Tetapi if you can venture into IR 4.0, the pillars of IR 4.0, yang tu dia it will be more relevant to you. I tengah cari balik kat mana the framework yang kita buat dengan Telekom. Sebab even dalam discussion dengan Telekom pun kami menganggap bahawa bila you guys dah lepas je okay, ada jumpa dah kejap Once you guys dah lepas je universiti, dah masuk college dan universiti, you should no longer talk about STEM. You should look into IR 4.0. Okay, jap. I nak try to share my screen kat sini. Okay. Nampak tak screen ni? Okay, nampak kan? Nampak. Okay. So sebenarnya kita punya framework kan, katakan dekat sini, kita ada programming, design dan data science. These are all STEM punya pillars. Kita ada 3 STEM pillars. Tetapi bila once you dah lepas SPM je, you should forget about this. You should forget about programming, design dan data science. You should look into IoT, you should look into artificial intelligence, cyber security, and benda-benda ni yang MITI tengah tengok, Ministry of Industrial Trade kan. Yang ni yang industri perlukan. Kalau you guys look into STEM ni, dia terlalu basic. Tetapi macam college, macam I know you college community, some of you might not fully ventures into AI dan sebagainya. You should look into macam supply chain, how to automate the system, as simple as automation and to make it digitalized. Membantu industri, membantu kilang-kilang kecil migrate into digital process kan. Itu pun dah sebenarnya dah cukup. Saya dengan Telekom memang kita tengok benda ni sebagai part of Unify punya solution nanti. Kepada company-company, syarikat-syarikat kecil yang kan SME kan, small medium enterprise yang ada Unify business. We are trying to look into solution macam mana nak digitalize kan. Kita bukannya cakap pasal company-company besar pun, kadang-kadang company besar they have resources, they have funding, they have investment. Tetapi company-company yang kecil ni yang mana I think 70-80% of the market, dia orang yang perlukan teknologi ni, dan teknologi ni yang sebenarnya akan mengurangkan kos operasi diorang, yang where you guys can be part of the solutions as well kan. Bukannya nanti bila kerja nanti buat the same process yang mana lepas ni robot akan gantikan. Tapi rather than being replaced by robot, you should build a robot lah to help kan. So yes, at this point macam once you guys dah lepas SPM, dah lepas dah masuk university, college semua, you should explore the next step, the next thing. What is the next thing behind
apa yang industri perlukan, baru relevan kan. Okay. Okay. Terima kasih bagi pendapat Encik. Sekarang kami ada tinggal lagi beberapa soalan Encik. Jadi saya akan berikan Okay. soalan kepada Encik Taufik. Okey, Encik Syafiq. Saya nak tanya tentang inspirasi Encik Syafiq lah bagi pendedahan tentang teknopreneur khususnya bagi belajar sijil teknologi elektrik. Okay. Tadi kos apa tadi CJ? Apa tu? You guys kos apa tadi? I tak sempat tangkap. CJ? Sijil teknologi elektrik. Okay. Untuk I think my inspiration to everyone yang student, pelajar dan juga lepasan graduan semua kan. Saya punya inspiration is very simple. Try to cuba dapatkan knowledge dan cuba dapatkan maklumat yang terkini. Apa yang you guys buat? Sekarang ni you guys are in teknologi elektrik kan. Even dalam teknologi elektrik sendiri, banyak teknologi baru kan. Kita ada macam community macam IEEE kan, ada professional body semua tu. Satu, build a network. Okay, kenal pemain-pemain industri dan juga kenal tahu teknologi-teknologi apa yang terkini kan. Kalau katakan saya rasa minggu ni ada offshore technology conference dekat KLCC. This is more into oil and gas. Macam mana oil and gas apply teknologi dekat offshore kan. Try to look into that. Pergi expo diorang, tengok what's the latest technology dan juga apa yang you guys minat. Sebab daripada situ, kalau you guys minat in certain areas, contoh macam Arduino kan, you guys minat Arduino, you can actually build something. For next thing you know is bila dah ada tu, dah tahu keperluan industri semua, you can actually sell the the solution kan. Untuk jadi technopreneur ni sebenarnya dia berbeza dengan menjalankan bisnes tau. You need to be creative and you need to solve people's problem. So once you solve that problem, you can actually boleh jadi inilah, boleh mendapatkan service ataupun business sebagai as your part of your business lah. Jadi tu sebenarnya untuk simplify, satu, you need to be knowledge and up to date. Okay. And of course, second is that you need to have a good networking kan. Kalau katakan ada syarikat-syarikat luar ataupun kilang ataupun tempat-tempat kerja yang relevan dan you guys minat kan, try to join lah diorang punya aktiviti kan. Kadang diorang ada CSR program dan sebagainya. Dan juga the third one is if you find any gap kan, ataupun ada benda yang you guys rasa okay, this is actually a good opportunity untuk buat business kan, then try to buat lah. Sebelum COVID dulu, I banyak join program-program hackathon tau. Kalau you guys pernah dengar hackathon. Hackathon ni best sebab apa tau? Sebab kadang-kadang dia orang buat 2 hari, 3 hari kan. Lepas tu kita kena buat solution based on the team. So one of the hackathon yang I join ni is from NASA. NASA from US, dia organize dekat Malaysia. Lepas tu dia bagi problem dia. Okay, ni problem NASA, you guys try buat. So hackathon ni dia somehow jadi simulation tau. You guys boleh buat solution, boleh buat prototype dan try to jual. Kalau dapat jual lah, lagilah big opportunity untuk menang. Dan kebanyakan hackathon ni melahirkan banyak bisnes-bisnes baru. Dan sebenarnya yang lagi bestnya, yang join hackathon ni semua from your age, from young age. Kalau tak menang tak apalah, tapi you get a good experience. Macam mana nak solve a problem, a real solution. You can know other university punya students, and at the same time you can actually practice your knowledge kan. Dari situ you boleh tahu okay, you are good in maybe programming or from design dan sebagainya. Jadi don't restrict yourself within your college.
Okay, I know college is the best time to tak tahulah COVID ni macam mana kan, tapi I think college is the best time for you to explore. Okay, join professional body, dapatkan persijilan persijilan lain kan, untuk menambah knowledge you guys now. So it's quite straightforward lah. I think you guys pernah dengar juga nasihat-nasihat ni kan. Tapi I emphasize because for creative mind, kita orang akan tengok benda tu yang kita akan tengok sekali. Kalau you guys ada experience in competition ke ataupun menang awards ke atau ada solution ke, senang kita orang nak ambil hire kerja kan. Tapi if let's say you guys just belajar je for flat tapi belajar je kan, ada CJ apa semua tapi tak ada aktiviti-aktiviti lain, memang kita tak nak bookworm lah, kita nak somebody yang aktif dan sebagainya. And I think the rest ada companies pun looking at the same thing. Okay. Terima kasih bagi pendapat Encik tadi. Okey, untuk yang soalan terakhir ya tuan. Soalan yang terakhir adalah, apakah contoh kejayaan yang tertinggi yang pernah dicapai dalam untuk merealisasikan bidang digital system dan dalam seimbangkan bidang teknologi dan perniagaan khususnya untuk company Creative Minds? Okay. Thank you. I think untuk Creative Mind, kita sebenarnya dah 10 tahun dah. Daripada 2012 sampai 2022. So dah 10 tahun beroperasi. Tetapi dalam masa yang sama, kita punya Creative Mind punya plan ni, sebenarnya kita akan always push forward. So at the moment, pada masa yang sekarang ni, Creative Mind kita bekerjasama dengan syarikat-syarikat luar dan kita create the certification program tau yang kita buat dengan Telekom dan sebagainya. Dan juga one of the achievement yang kita boleh capai ialah benda ni dibawa di bahagian dasar juga. Maksud dia bukannya kita buat ni suka-suka nak kenalkan benda baru. Kita dah laksanakan bertahun-tahun. Ada pelbagai success story, student pun boleh ikut, dan juga kita nak bawa benda ni ke policy level supaya adik-adik you guys boleh belajar STEM dengan lebih senang. Kita selalu dengar macam silibus sekarang ni susah, berat dan sebagainya kan. Tetapi sebenarnya kalau kita tengok pembelajaran digital, sebenarnya tak susah. Dia konsep dia agak senang. Even you guys pun mesti each of you mesti ada social media, mesti ada pernah guna komputer dan sebagainya kan. Dia bukannya zaman tahun 80-an 90-an yang mana nak belajar coding, buka switch on komputer pun susah. Dia sekarang ni teknologi makin senang, makin mudah dan makin murah. Itu yang paling penting sebab you guys belajar elektronik kan. Kalau kita compare parts dulu dengan sekarang kan, sekarang ni senang je nak cari parts daripada China, daripada Taiwan, dan juga ni kan parts lain lah. So untuk mempelajari itu sebenarnya agak mudah, dan kita nak mempermudahkan pembelajaran dan juga kepada pendidik pun kita nak memudahkan mereka belajar supaya kita semua tak takut tentang teknologi. So at the moment kita nak pastikan bahawa persijilan yang kita buat ni, TMFS ni berkesan dan melahirkan ramai lagi jurutera, melahirkan ramai lagi doktor, saintis dan sebagainya. Sebab tu dari situ kita dah cakap pasal high income nation kan, kita cakap pasal high income earners. Tapi at the same time peluang pekerjaan kita tak banyak dan juga peluang kita untuk pergi ke tempat yang lebih tinggi tu agak kurang kan. Itu yang Creative Mind cuba bawa sebenarnya, dan kita nampak progress lah daripada satu program ke program yang lain kan. Program ni dah melahirkan ramai pelajar-pelajar yang minat dalam STEM dan sebagainya. Tetapi bila kita bawa ke peringkat yang lebih tertinggi, kita nak pastikan benda ni ada membuahkan hasil lah.
kan? Itu yang value yang kita cuba bawa. Dan itu value Creative Mind cuba offer. Kalau katakan kita tengok pasal technopreneur apa semua kan, what is the value that you're trying to bring? Kalau orang dapat tahu, orang dapat tengok kejayaan tu sendiri, then senanglah kita untuk push benda ni lebih jauh. Pada kita orang Creative Mind ni macam yang ni pun peringkat permulaan banyak, it's a long way to go kan. So saya harap you guys faham macam boleh ambil contoh macam Creative Mind, macam mana strategi yang kita buat dan sebagainya. There's no right or wrong answer in business. You need to explore, you need to learn, and setiap daripada kita ni ada hala tuju yang berbeza. So belajar kebaikan kita, belajar juga daripada kesilapan Creative Mind kan, dan juga kalau katakan dan juga syarikat-syarikat lain lah kita tengok kan, macam Facebook kan. Facebook bila dia buat yang metaverse tu sekarang ni tak berjaya sangat, tapi cuba kita tengok macam mana Facebook gunakan kegagalan tu kepada sesuatu yang lebih baik. Diorang ada buat something sekarang ni kalau you guys follow technology news kan. So tengok macam dulu Google pun tahu tak Google ada buat teknologi yang phone boleh tukar RAM, boleh tukar kamera, boleh tukar sendiri kan, tapi projek tu fail. So kita tengok kenapa projek tu fail, mungkin dia boleh relate balik dengan kita punya pembelajaran dan sebagainya. Okay. Terima kasih maklumat yang Tuan telah kongsikan. Maaf, ahli-ahli panel ada lagi tanya soalan? Saya ada satu soalan untuk Syafie lain. Apakah keuntungan yang diperoleh syarikat dalam tempoh 10 tahun ini? Mohon kongsikan Encik Syafiq. Terima kasih. 10 tahun keuntungan kalau ikutkan memang banyak. Kalau kita ikutkan for the last 10 years memang kalau kalau katakan keuntungan bersih tu memang lebih daripada 2-3 juta lah, tetapi kita tak boleh measure benda tu daripada kewangan saja. I think the success of a certain companies is that kalau katakan you guys untung juta-juta pun but you cannot sustain in the long run, tak guna juga tau. For your information, Creative Mind ni ada banyak terima grant dan juga program bantuan. Dan we are grateful for that, tetapi our plan is not just looking at revenue ataupun keuntungan dalam masa jangka yang pendek. Itu untuk for us to sustain and to push for the short term, tapi for the long run kita nak pastikan bahawa misi kita Malaysia ni memang negara yang berasaskan teknologi kan, banyak bakat-bakat daripada Malaysia, dan you guys are actually bakal graduan kan, bakal pergi ke alam pekerjaan dan sebagainya. So if you are venturing into technology dan juga helping the industry, itu dah for me is more than the success. Kalau kita tengok sekadar kewangan saja, Creative Mind is not a public listed company. Kita bukannya listed di KLSE yang kita perlukan investment dan sebagainya. That come later on. For us, we always believe in the value. Macam kalau kita tengok syarikat-syarikat macam SpaceX semua kan, dulu diorang pun at the early stage they are not making money, tetapi they believe in the product and they ramai orang invest dalam tu. So for us Creative Mind pun yes, memang kita we run for the last 2 years ni sebenarnya tak we not running in profit lah sebab COVID dan sebagainya kan, tetapi we have a lot of help daripada Telekom, daripada Khazanah dan juga sebagainya untuk kita push this. And for Creative Mind, what important is kita nak pushkan agenda ni. And kalau katakan nak untung, baik kita buat bisnes yang lain yang sedia ada yang dah ni kan. Tetapi for us, we want to look at the bigger picture. And this is something yang technopreneur perlu faham. Dan kena ada high risk tolerance. Maksud dia
Kalau kata benda tu tak berjaya in a short term, what is your plan? You know, you have to kena hati kental sikit lah kan. So kalau for us, yes, we already survive for 10 years and we want to survive for the next 90 years insyaAllah kan. Provided that the technology is still relevant dan sebagainya. Okey, terima kasih bagi maklumat yang tuan telah kongsikan. Dan sekarang untuk yang soalan yang terakhir, dan saya akan serahkan kepada Encik Alip untuk ditanyakan soalannya. Baiklah Tuan, Encik Syafiq. Saya nak minta inilah Encik Syafiq bagi nasihat ataupun pesan kepada bakal pelajar elektrik yang berminat untuk menjadi seorang usahawan dalam bidang teknopreneur ni. Okay, nasihat saya kepada semua bakal usahawan lah, technopreneur kan. First of all, you need to know what's your value, apa yang you cuba nak ketengahkan kan, apa solution yang you cuba nak jual ataupun nak ni kan. And the second thing is you need to be patient lah, sebab bila kita memperkenalkan sesuatu yang baru, kadang-kadang dia penerimaan orang tak adalah cepat tau. Macam mula-mula Creative Mind mula start, kita nak ajar robotik. Kan pada tahun 2012 kan. Imagine 2012 kita nak ajar robotik. Masa tu macam orang pun rasa perlu ke belajar robotik kan. Tetapi dekat sini kita kena tengok few step ahead. Jadi kalau boleh technopreneur, seseorang technopreneur ni, dia satu perlu tahu apa yang cuba nak disampaikan, what is your vision, what's your plan dan sebagainya. And secondly is you need to be patient. Dalam berniaga ni secara umumnya memang orang kata bukan senang lah, tetapi dalam masa sama you guys need to bersabar sikit lah, sebab kadang-kadang penerimaan pengguna kan, penerimaan sebagai klien kita ke ataupun customer kita, dia bukannya fahamkan benda-benda baru, tapi kita kena educate dia orang lah. So saya rasa kalau katakan you guys ada that kriteria kan, ada ciri-ciri sebagai seorang yang betul-betul visionary and penyabar, okay, then go for it. I'm more than happy to recommend that. Okay. Tetapi kalau katakan you guys tak ada pengalaman dan sebagainya, tak perlulah. I don't say that you need to go into business atau entrepreneur terus. You can always belajar dulu, kerja dulu, ambil pengalaman sikit kan, faham bidang yang mana anda minat semua tu, baru kita go into ni. Sebab kalau kita start waktu tak faham apa yang berlaku pun susah juga kan. Saya banyak buat engagement tau dengan peniaga-peniaga. Kadang-kadang diorang macam register SSM, benda-benda yang basic pun dia tak faham lagi. Tapi dari yang bagusnya diorang ada niat nak belajar dan juga nak improvekan diri sendiri dan sebagainya. So it go back to you guys. Kalau katakan you ada a good solution, you want to chase opportunity, nak terus venture into entrepreneurship, technopreneurship semua, please be my guest. Tapi kalau katakan tak confident, tak apalah, belajarlah dulu, kerja dulu kan. Tengok kerja 2-3 tahun, dapatkan modal, dapatkan fahamkan apa yang anda cuba nak buat dan sebagainya. Sebab kalau katakan you guys sendiri tak faham apa yang cuba nak buat, then susahlah orang nak faham kan. Kalau business owner sendiri tak faham kan apa yang konsep kan. So for me, I think that there's two things yang very important for me to advise you guys. Okay. And of course, generally I suggest untuk pelajar-pelajar, untuk student, mahasiswa semua kan, you need to equip yourself with technical knowledge, experience dan networking kan. Okay. So I think kalau you guys ikut benda-benda macam ni, insyaAllah
berjaya lah dalam masa yang sama kan. Okay. Terima kasih bagi pendapat Cik Tuan Syafiq. Baiklah, dengan ini terima kasihlah sebab untuk menjawab semua soalan-soalan kami, dan maaflah jika terdapat kekurangan sepanjang temu bual pada program hari ini. Dengan ini saya akan menggunakan penutup dengan mengambil gambar yang dilakukan oleh host kita, iaitu Puan Syahimah Osman. Assalamualaikum Tuan Syafiq. Saya Puan Syahimah lah. Pensyarah bagi pelajar keusahawanan kita, pelajar sijil teknologi elektrik yang mengajar khusus keusahawanan. So terima kasih banyak-banyak di atas sharing session yang sangat bermanfaat dan berfaedah, dan Tuan juga dapat menjawab segala persoalan lah daripada kalangan pelajar yang diharap memberi inspirasi lah kepada mereka dan membuka minda mereka juga tentang dunia sebenar pekerjaan dan untuk memberi inspirasi mereka menjadi seorang teknopreneur lah pada masa akan datang. Kita doakanlah moga-moga bakal generasi yang akan datang ni menjadi cemerlang seperti yang Cik Syafiq dah capai sekarang. Cuma soalan satu saya nak tanya, dalam tempoh 10 tahun ni boleh tak Cik Syafiq sharekan berapa estimation keuntungan after ups and down around 10 years dekat Creative Minds ni? Okay, terima kasih Puan Syahimah untuk jemput saya juga dalam sesi ni. Kita ada buat, baru ni kita ada buat kira-kira juga for the last 10 years ni, kalau ikutkan keuntungan bersih lah, I think dalam around 5 million plus, 5.3 if I'm mistaken, for the last 10 years total keuntungan. Tetapi itu sebenarnya tak dicampur dengan kita ada dua lagi entiti. Kalau you guys tak tahu kan, Creative Mind ni sebenarnya dia bukannya satu syarikat je. Creative Mind ni is actually a brand. Tetapi yang bawa brand ni ialah Direct Consulting and Services, yang mana Direct Consulting and Services is actually a company, a profit company, social enterprise. Kita ada NGO juga. NGO ni yang berdaftar dengan ROS, dan NGO ni pun sebenarnya ada dapat macam donation, dapat grant. Baru ni 2-3 hari lepas kita ada dapat grant daripada My Eyes under NGO. Tapi itu bawa Creative Mind juga. Dan juga kita ada macam persatuan lah, yang mana kita ada group of trainers yang they actually boleh kita ada buat konsep of wealth generation. So trainer-trainer ni pun boleh buat duit dan sebagainya. So if you ask about Direct Consulting itself, yes, the profit for the last 10 years is around 5.3 untuk Direct Consulting dan Services. Tapi untuk kesemua tu agak susah untuk saya estimate, sebab yang tu ada jawatan kuasa lain, ada organisasi lain. So untuk Direct Consulting Services yang berdaftar dengan SSM, itu yang keuntungan yang kita rekodkan lah setakat ni. Alhamdulillah, congratulations lah, million kan untuk bidang ni. So semua pelajar-pelajar tengok macam mana tokoh usahawan kita berkecimpung dalam bidang ni dari dah 10 tahun dan dah boleh capai di peringkat ni. So bidang teknologi ni satu bidang yang sangat diperlukan dalam bidang pasar negara kita, dan kamu semualah yang bakal merealisasikanlah hasrat dan agenda negara ni. Okay, kita snap gambar untuk sesi terakhir. Tuan Syafiq dan nak murid sekalian, Cik Yuwa. Okay. Thank you so much atas peluang dan ruang ni. Semoga kita jumpa lagi di platform akan datang. Okay, buka kamera semua, saya nak screenshot.
Okey dah. Terima kasih banyak-banyak. Okey, kita sudahi dululah sesi interview kita pada pagi ni. Dan jumpa lagi Encik Syafiq, Tuan Syafiq, dan juga ada Terima kasih, peluang Aiman, lah pelajar-pelajar kita mendekati Creative Minds pada satu hari nanti insyaAllah. InsyaAllah. Okay. Okay. Terima kasih semua. Terima kasih. Okay, bye. Terima kasih tuan. Terima kasih tuan. Terima kasih. Terima kasih tuan. Terima kasih. Puan ni mana? Mana puan? Puan mana? Link baru. Kena left. Oi. Oi, dog semua ingat tak ada? Link baru. Virus kau kat mana tu? Kau kat mana tu Virus? Ya. Kat luar kasa. Weh budak sekolah. Dah keluar. Ni apa tu Puan? Link baru. Kan ada dua dan tau. Dengan Faris di dalam ni.